Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam dengan satu kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam secanar akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 148 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 712 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,256 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 96 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 79,238 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Persatuan Basmi Dadah Negara Brunei Darussalam Basmida menganjurkan majlis tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Majlis diselajurkan dengan majlis khatam Al-Quran itu diadakan pagi tadi di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengira Anak Damit Kampung Madang Manggis. Hadir Datin Haji Masni binti Haji Mama Ali yang di-Pertua Persatuan Basmida. Juga hadir Dayang Haji Linda Aini Abdullah, Naib yang di-Pertua Persatuan Basmida selaku pengerusi majlis. Dalam memperluaskan lagi hubungan antara kampung Serta A dan B dan Kampung Sungai Kebun, hari ini menjalin memorandum persefahaman MOU dalam bidang perekonomian. Majlis penandatanganan diadakan di Rumah Pemangku Penghulu Mukim Sungai Kebun yang juga Ketua Kampung bagi Kampung Setia A dan B dan Sungai Bunga. MOU ditandatangani oleh Awang Wafi bin Haji Wasli, Setiausaha Majlis Perundingan Kampung Setia A dan Awang Muhammad Husaini bin Ali Hassan, Setiausaha Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Penghulu Mukim Kota Batu dan Penghulu Mukim Kianggih. Melalui MOU ini, kedua-dua kampung akan bekerjasama dalam bidang yang termaktub di dalam dokumen perjanjian dalam usaha memajukan lagi kampung masing-masing dengan kegiatan kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Ke arah memupuk nilai-nilai individu khususnya para belia, program Kem Belia Muslim pagi tadi mengadakan program khidmat masyarakat. Program mengagihkan barangan keperluan dapur kepada 28 penerima dari golongan asnaf fakir miskin di daerah Temburong. Pengagihan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai salah satu aktiviti Brunei December Festival 2020, program disertai oleh 138 peserta daripada kalangan belia masjid di seluruh negara. Ianya diungkapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Antara lain tujuannya untuk mengisi masa lapang dan aktiviti para belia masjid semasa cuti persekolahan selain melatih mereka mendekatkan diri dengan masjid dan mengikuti aktiviti-aktiviti masjid. Seorang lelaki Puak Dusun memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu setelah melafazkan 2 kalimah syahadah dalam majlis pengislaman yang berlangsung di kediaman beliau di Kampung Pak Nunuk, Jalan Lamunin, daerah Tutong. Awang Edi Martin Hong, 23 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Edi Al-Matin bin Hassan Hong. Hadir semasa majlis pengislaman ini Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sepanjang Januari 2020 hingga November 2020,
Seramai 369 orang telah memeluk agama Islam di negara ini dan seramai 115 orang daripadanya adalah dari daerah Tutong. Program Muslim Youth Camp 2020 berakhir hari ini dengan penyampaian sijil kepada 150 orang pesertanya. Bahan berita mengenainya seketika nanti. Belia Islam kini berada di era yang amat mencabar dan sering dikaitkan dengan isu sosial dan aktiviti yang tidak bermoral. Oleh itu, mereka perlu dibekalkan dengan keimanan, ilmu pengetahuan secara perlahan seterusnya menjadi agen bagi perubahan negara pada masa hadapan. Bersempena Brunei December Festival 2020, program Muslim Youth Camp 2020 telah diadakan dan majlis penutupan diadakan petang tadi di Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, pemangku setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Agama. Program selama 2 hari ini disertai oleh 150 orang dari kalangan belia dan beliawanis masjid. Terdahulu, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, dalam ucapan alu-aluannya menjelaskan perhatian terhadap para belia dengan menyalurkan pelbagai program yang berfaedah adalah sebagai tanda menunaikan tanggungjawab beragama yang sempurna. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Ibu Masri. Sepanjang program, pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya tazkirah, motivasi, khidmat diri, membuat lawatan dan kerja amal. Antara lain, matlamatnya untuk membimbing belia dan membiasakan pergaulan sehat dalam kalangan masyarakat di samping memberikan ilmu pengetahuan agar menjadi belia harapan agama, bangsa dan negara. Juga hadir Awang Haji Zul Zalani bin Haji Osman, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Kami dapat berkenalan sama belia-belia yang lain, mengenal tata cara solat yang lurus, macam mana perbuatan solat yang lurus, apa yang patut dibuat ketika solat dan apa yang patut ditinggalkan dalam solat lah. Kami boleh memanfaatkan benda ini dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kami diajar untuk bekerjasama dan cara untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan dan kreativiti. Kami juga ada diajar cara untuk keusahawanan, memandangkan masa ini pengangguran makin meningkat. Dengan belajar keusahawanan, kami boleh memanfaatkan inilah untuk nanti untuk buat bisnes sendiri. Awang Noraziman bin Abu menjuarai peringkat akhir Bintang Harmoni Anjuran Radio Televisyen Brunei. Pertandingan berlangsung semalam di Dewan Raya Radio Televisyen Brunei di Ibu Negara. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Johan pertandingan menerima wang tunai RM2,000, piala iringan dan sijil. Sementara itu, naib juara dan pemenang tempat ketiga masing-masing disandang oleh Muhammad Abdullah bin Arifin dan Arfaniza binti Nur Arifin. Juga hadir Dr. Siti Nur Kalbi binti Haji Wasafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sebanyak 10 keluarga fakir miskin golongan asnaf mu'alaf yang berdaftar di bawah unit dakwah daerah Belait dan 20 orang pelajar miskin asnaf mu'alaf di daerah berkenaan menerima sumbangan bantuan dalam program Ikhlas Doa atau Day of Action. Program bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa ini berlangsung pagi tadi di Pusat Belia Belait. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, pegawai daerah Belait. Program dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dan BDO Company dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Belait.
Objektifnya antara lain bagi sama-sama melibatkan diri dalam program kesukarelawanan Hari Bertindak 2020 di samping berbagi keceriaan bersama golongan yang kurang berkemampuan yang memerlukan sokongan dan bantuan dalam meringankan bebanan mereka, terutama sekali kepada keluarga baru golongan asnaf mu'allaf di daerah berkenaan. Mercu tanda Bukit Bendera dan mercu tanda lereng Bukit Pekan Tutong pagi tadi dibaik pulih dengan warna yang lebih bertenaga, menarik dan sesuai dengan lokasinya yang strategik. Aktiviti tersebut merupakan salah satu acara Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020 yang dikendalikan bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Hadir Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Mercu tanda Bukit Bendera dibina pada 27 Disember 2014 dan menjadi salah satu tarikan di daerah Tutong, manakala mercu tanda di lereng Bukit Pekan Tutong dibina sekitar tahun 1980-an. Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020 ini diadakan sebagai wadah ke arah membudayakan masyarakat yang kreatif dan berinovasi serta mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Selain itu, ia juga dilihat sebagai pemangkin bagi menggerakkan program-program kreatif dan inovasi melalui pendekatan Whole of Nation. Jawatan Kuasa Tadbir Kumpulan Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi programnya COVID-19. Majlis diselajurkan dengan khatam Al-Quran sempena sambutan Jubli Perak penubuhan Masjid Universiti Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. Kedua-dua majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Haliwal Masjid. Seramai 100 peserta mengikuti majlis ini terdiri daripada 42 Muslimah Masjid Universiti, 29 orang ketua Muslimah daerah Brunei dan Muara dan 29 orang ahli jawatan kuasa takmir Masjid Universiti. Khatam Al-Quran bagi programnya COVID-19 bertujuan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi negara ini daripada jangkitan wabak COVID-19 serta memohon kesembuhan para pesakit. Tamu besar Temburong yang bermula kemarin menerima sambutan menggalakkan dari orang ramai sama ada penduduk daerah Temburong atau dari daerah-daerah lain. Dianjurkan di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, tamu yang sepatutnya berakhir hari ini telah dilanjutkan selama 2 hari lagi bermula esok 14 dan 15 Disember 2020 dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Inisiatif Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong ini bertujuan untuk menarik orang ramai dari dalam dan luar daerah melancung ke daerah berkenaan di samping membantu aktiviti perekonomian Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Pelbagai jualan dan aktiviti turut disediakan termasuk penganjuran beberapa pertandingan seperti pertandingan tongkat tercantik, pertandingan pemarang tercantik dan pertandingan masakan inovasi ambulong khusus untuk para pengunjung. Saya rasa bangga di atas sambutan daripada pemahir-pemahir ataupun pembuat pemarang yang berada di Temburong ini. Tetapi kategorinya tu nyata ni belum dapat dipisahkan kerana sepatutnya ia antara yang dibuat sendiri ataupun oleh mualiyah tu tidak disatukan, disamakan. Pada tahun ini kita tidak membagikan kategorinya, dicampur saja. Jadi inilah yang sedikit daripada pemahir membuat kerap tangan pemarangan ini. Tapi saya gembira di atas sokongan dan minat daripada orang ramai yang telah menghantar, ada lebih 30 penyertaan. Pendapat saya yang seperti yang saya lihat sudah pada masa ini begitu ramai dan juga nampak di masyarakat di daerah Temburong menghasilkan pelbagai
pelbagai pengeluaran hasil daripada masyarakat Daya Temburong. Perasaan saya sendiri tidak rasa rugi, jadi malah memberikan keuntungan bagi saya kerana banyak yang saya tidak tahu barang-barang di sini macam hasil-hasil di sini menjadi tahu pada masa ini. Alhamdulillah. Dalam usaha untuk menitik beratkan kepentingan risiko obesiti dalam kalangan kanak-kanak, pagi tadi Jabatan Pediatrik Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha mengadakan sambutan Hari Kesedaran Obesiti Kanak-kanak. Acara berlangsung di Pusat Membeli Belah Times Square, Berakas. Acara diungkapkan bersama oleh para pegawai profesional kesihatan bersekutu Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan pengurusan kompleks Membeli Belah Times Square. Selain daripada pameran kesihatan, juga diadakan pelbagai aktiviti senaman, kuis dan permainan untuk orang ramai. Sebilangan ibu bapa mungkin tidak tahu atau belum mempunyai perancangan untuk meluangkan masa bersama anak-anak melawat tempat-tempat menarik semasa musim cuti penggal persekolahan ini. Bagi ibu bapa yang belum ada perancangan, anda boleh mengunjungi Toy Museum by the River yang pasti memberikan pengalaman berbeza. Laporannya bersama kru Mojo RTB. Menggamit nostalgia zaman kanak-kanak. Itulah yang dirasakan oleh sebahagian pengunjung. Sebaik saja menjejakkan kaki di Toy Museum by the River di Kampung Sungai Akar. Pelbagai koleksi permainan yang vintage dan eksklusif sekitar tahun 1960-an dipamerkan di museum ini. Waktu damit, saya sayang saya punya toys. So, selepas main, mamaku selalu cakap mesti masuk dalam plastik atau masuk dalam kotaknya, sayang kotak, macam-macam. So, sewaktu kami pindah rumah, kami buka itu kotak, nampak itu toys banyak yang belum dilihat selepas 20 tahun. Ya. Sebab saya pun tinggal di luar negeri banyak tempat dan saya pun ternampak atau sudah mengunjungi banyak museum dan saya rasa kami mesti ada satu cabaran untuk mencapai satu tahap semacam luar negeri. Menariknya, museum ini menyediakan lebih 50 buah stesen selfie yang memberikan peluang kepada orang ramai untuk merakamkan kenangan bersama pelbagai karakter yang diminati. Bagaimana mau buat 50 selfie station dalam sini? Bagaimana mau buat yang beribu toys dalam sini? That's the greatest challenge. So dari segi harta, kami pun decided ada indoors, ada outdoors, ada dalam bumbung, like that. Yeah. Dengan mengunjungi museum ini, ia secara langsung dapat mendidik anak-anak kita ni untuk menjaga permainan mereka dengan baik. Selain menanam sifat menghargai pemberian orang atau yang dibeli sendiri. Ambillah peluang dengan mengunjungi museum ini, juga dengan memperkenalkan permainan ketika zaman kanak-kanak kepada anak-anak Auda. Alhamdulillah, it's an eye opening lah bagi kami macam ni orang something new lah di Brunei ni. Ini industri yang bagus, especially kanak-kanak cuti sekolah. So this is the good opportunity lah for the youth as well. 257 peserta menyertai acara Amal Fun Walk, Run and Cycle Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Jamariam yang diadakan pagi tadi di Taman Bukit Perayaan Daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Acara diteruskan dengan pelepasan kategori berbasikal sejauh 30 km dan walk, run, cycle sejauh 5 km. Acara seumpamanya bertujuan untuk mengumpul dana bagi membiayai perbelanjaan dan perkhidmatan yang telah dan akan dirancang
untuk dilaksanakan bagi kesejahteraan insan-insan istimewa di Pusat Ihsan berkenaan. Acara Walk Run Cycle Temburong The Green Jewel ni objektifnya ialah untuk orang mengisi jua tabung dana Pusat Ihsan. Jadinya kami 3 organisasi iaitu Winners Fitness, Wazi Fitness dan juga KSK Pusat Ihsan, iaitu kumpulan sokongan keluarga Pusat Ihsan. Distri tim sama-sama bergabung untuk menolong Pusat Ihsan mengadakan acara ini. Selain itu kami juga orang akan mengenalkan temburong sempena cuti sekolah ini juga, dan juga untuk secara langsung untuk memperkenalkan aktiviti berjalan, berbasikal dan berlari inilah. Selain daripada orang ketani untuk bersukan, bahapa ketani ini je lah membuat charity juga untuk Pusat Ihsan lah.